Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita sampai pada muka surat yang ke-47. Wujud Allah Ta'ala bagi zat. Kita masih lagi membicarakan sifat yang wajib bagi Allah. Yang pertama yaitu wujud, syahadat. Tak kala kita ketahui wujud Allah itu bagi zatnya, dan kita kena ingat wujudnya Allah Ta'ala ni artinya tiada kerana sesuatu. Allah Ta'ala itu wujud bukan kerana sesuatu, bukan disebabkan sesuatu. Kita ni ada sebab ada mak bapak. Mak bapak tu ada sebab ada mak bapak dia. Mak bapak pada mak bapak kita ada sebab ada mak bapak dia. Itu dipanggil wujud kerana bersebab. Allah Ta'ala wujud bukan wujud macam itu. Allah Ta'ala tidak ada mak bapak. Itu yang disebut tiada kerana sesuatu. Tak sama wujud yang lainnya seperti wujud kita ini. Maka itulah perbuatan Allah Ta'ala. Baik, jadi kita ni ada dengan sebab adanya mak bapak. Mak bapak kahwin, 2-3 tahun kahwin, dapatlah kita. Bila bercampur mak bapak, dapatlah anak. Itu wujud manusia, wujud makhluk. Cuba tengok kepada pokok. Bila dia berbuah, orang ambil biji dia, orang tanam biji dia, keluarlah pokok baru. Kenapa pokok baru tu tumbuh? Sebab ada pokok tua, ada benih dia. Allah Ta'ala wujud bukan macam itu. Allah Ta'ala wujud dengan sendirinya, memang dah ada. Bukan ada yang membenihkan dia, bukan ada yang menjadikan dia. Dan katanya tidak boleh disamakan segala perbuatan manusia, segala perbuatan makhluk tidak sama dengan perbuatan Allah Ta'ala. Jadi yang tu kita kena ingat. Jangan tuan-tuan kata kenapa makcik ni marah makcik, Allah marah. Kalau Allah marah, takkan makcik tak boleh marah? Marah Allah lain, marah kita lain. Beza tu. Kenapa kamu ni buat macam ni? Allah pun ada buat. Takkan kita tak boleh buat? Allah siapa? Kita siapa? Tak boleh kita kata macam itu. Oh, kamu ni samsing dia. Kamu tahu tak Allah lagi samsing? Tak boleh cakap macam itu. Samsing manusia ni tak betul. Samsing ni jahat, takkan Allah jahat. Jangan disebut satu sifat manusia ni, maka sifat tu kita boleh buat sebab Allah buat. Yang ni letak tuan-tuan. Jangan duk buat macam itu, jangan duk kata macam itu. Dia Tuhan, kita makhluk. Bila sebut kita makhluk, mana boleh sama? Bukan setakat tak sama kejadian, tak sama segala-galanya. Maka jangan kita ni menghalalkan sesuatu benda yang kita buat dengan alasan
Allah membuat, takkan saya tak boleh buat. Baik, dan setengah daripada orang yang arif tiada memandang ia bagi yang lainnya wujud, dan dinamakan pada mereka itu wahdatul wujud. Ada setengah orang pula dia kata tiada memandang lain-lain ini tidak ada. Jangan disebutkan perkataan wujud pada manusia, sebab wujud ini hanya sesuai untuk perkataan untuk diisbatkan kepada Allah Ta'ala. Wujud ni untuk Allah Ta'ala, sebab wujud Allah Ta'ala itu tak sama dengan wujud manusia. Maka digunakanlah perkataan wahdatul wujud, satu saja wujud, dan wujud ini hanya sesuai dipakai untuk Allah Ta'ala. Untuk manusia tak boleh pakai perkataan wujud, sebab wujud yang manusia faham, wujud yang bagi manusia tak sama dengan wujud Allah Ta'ala. Maka ada orang-orang ulama, ada ulama yang mengatakan perkataan wujud itu pun hanya sesuai dipakai dan boleh dipakai hanya untuk Allah. Maka ditimbulkanlah satu konsep yang dipanggil wahdatul wujud. Baik, dan sesungguhnya telah karam di dalamnya oleh orang yang karam hingga jatuh daripada setengah wali itu akan balang yang memberi waham ia bagi orang yang mendengar akan ittihad dan hulul, seperti kata Al-Hallaj. Baik, maka timbullah perkataan wahdatul wujud, timbullah konsep wahdatul wujud. Maka orang pun belajar, ada yang belajar habis, ada yang tak belajar habis. Bila dia belajar wahdatul wujud, maka timbullah satu lagi masalah yang dibawa oleh seorang yang dipanggil sebagai Al-Hallaj. Al-Hallaj ini orang alim. Akhirnya dia pun mengajar satu benda yang menjadikan orang keliru, yang menimbulkan kekeliruan dalam bab ittihad, dalam bab hulul, dalam bab yang orang ni boleh jadi keliru. Orang jadi mengatakan bahawa yang itu Allah, aku Allah. Yang ni yang orang dah sampai satu tahap dia belajar, dia kata kita sekarang adalah Allah. Di sebalik baju kita ada Allah. Aku ni Allah, ini Allah disebut. Kita adalah Allah, tak payah sembahyang sebab kita dah jadi Allah, kita dah kenal Allah. Maka pahaman ini adalah satu pahaman yang sesat yang dibawa oleh seorang lelaki yang bernama Al-Hallaj. Al-Hallaj berkata apa? Aku adalah Allah. Tak dia mengaji macam mana? Lalat dia kata kita ni mula-mula tak kenal Allah, maka kita pun belajar mengenali Allah. Apa dia wujud? Belajar, dia kata lalat kita ni dah mengenal Allah. Kita sekarang dah kenal Allah. Bila kita dah kenal Allah, maka kita dipanggil aku adalah Allah. Ini anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Dan seperti kata mereka itu juga, tiada dalam baju jubah ini melainkan Allah. Sesatnya mereka kata dalam poket jubah aku ni ada Allah, sebab Allah mengetahui apa yang ada dalam poket aku, maka Allah duduk dalam poket aku. Maka perkataan yang macam ini ialah perkataan yang mutasyabihah. Yang ni yang salah dia tuan-tuan. Selalunya yang menyesatkan orang, yang menjadikan ajaran ni ialah orang-orang yang alim, yang pandai-pandai. Dia gunakan perkataan waham. Perkataan waham ini, pemikiran waham ni menjadikan orang keliru. Perkataan ini menjadikan mutasyabihat. Ada dua makna. Macam dia tak apa, dia faham. Macam kita ni orang awam, mutasyabihat ni menjadikan orang keliru. Contohnya apa? Contohnya tadi yang saya sebutkan.
Allah samsing. Kalau mu gerebek, Allah lagi gerebek. Kalau mu samsing, Allah lagi samsing. Ini nama dia mutasyabihat. Orang-orang akan kata apa? Oh, Tuhan mu samsing. Samsing itu tuan-tuan, satu sifat makhluk. Samsing bukan sifat Allah. Maka kita awal-awal mukadimah tadi, kita tidak boleh ambil sifat makhluk letak pada sifat Allah, ataupun menyamakan sifat makhluk dengan sifat perlakuan Allah Ta'ala. Macam tadi kita belajar wujud. Manusia wujud, Allah pun wujud. Wujud manusia kerana ada mak bapak. Wujud Allah Ta'ala bukan kerana sesuatu. Bila kita kata manusia wujud, Allah pun wujud, salah. Manusia wujud dengan sebab ada mak bapak. Allah wujud tak ada sebab. Bila kita kata manusia samsing, Allah pun samsing, salah. Manusia samsing itu salah. Mana perbuatan manusia samsing pun salah. Dan Allah tidak pernah buat salah. Kalau Allah murka pun ada sebab. Kalau Allah murka pun ada hak dia. Kalau Allah murka pun memang hak Allah Ta'ala. Maka kita tak boleh kata aku ni samsing sebab Allah samsing. Ini perbuatan yang sangat-sangat salah tuan. Bila saya mengajar macam ini, orang akan kutuk saya. Lepas ni guru pula. Pasal hari ini manusia tak sok. Sampai kalau dikata Allah tu samsing, dia betul. Saya salah, kitab salah. Kalau tak nak ikut saya, jangan ikut kitab ni. Ni yang jadi masalah kita sekarang. Ni belajar bukan lagi nak dapat ilmu. Kita belajar ni sebab taksub. Inilah dipanggil asabiyah. Apa pun salah macam mana pun betul. Itulah asabiyah. Bukan memperjuangkan Melayu, itu asabiyah. Kalau Melayu kita mundur, kalau Melayu kita susah, kita perjuangkan supaya orang Melayu hebat. Itu bukan asabiyah. Yang asabiyahnya ialah tak betul, bukan kata betul. Itu asabiyah. Bila kita kata tak betul, dah ustaz salah, dia betul. Terang-terang kita ni kata. Dia sebut pada kita apa? Dia sebut pada kita tadi, lafaz dan segama ini yang mutasyabihat ini tiada harus pada syarak. Lafaz-lafaz sedemikian dan seumpamanya daripada segala lafaz yang mutasyabihat, yang ragu-ragu, yang double meaning, yang ada dua makna, adalah haram pada syarak kerana ia memberi waham. Tiada harus tu maknanya ialah haram. Tiada harus tu makna haram. Jadi kita bila mengajar orang, janganlah duk sebut double meaning. Double meaning ni bukan bahasa lucah, bukan. Double meaning dalam bab fiqh ni, dalam bab tauhid ni dipanggil mutasyabihat. Dalam mu samsing, Allah lagi samsing. Tak boleh guna perkataan itu menimbulkan satu perkataan bahawa Allah ni samsing. Beza tu. Wujud tadi pun ada ulama tak bagi pakai. Takut manusia salah faham. Wujud manusia macam wujud Allah. Kalau wujud manusia pun ada ulama kata jangan pakai untuk manusia. Manusia ni kita guna perkataan ada sudah. Ada manusia ni sebab ada mak bapak. Wujud Allah Ta'ala tak ada sebab apa. Jadi nak bezakan. Kalau perkataan wujud yang tak masuk jahat pun ada ulama kata larang, dilarang. Apatah lagi perkataan jahat pada Allah, lagi-lagilah dilarang. Apa dia perkataan jahat? Grebek. Oh, mengingatmu grebek, Allah lagi grebek. Tak boleh guna perkataan. Oh, mengingatmu samsing, Allah lagi samsing, tahu tak? Tak boleh guna perkataan itu sebab menggambarkan Allah ni jahat. Menggambarkan yang Allah wujud macam kita pun salah. Apatah lagi menggambarkan Allah tu jahat. Berkali-kali ganda lah haramnya. Baik, kemudian. Tetapi kaum ahli tasawuf terkadang-kadang telah biasa. Jadi tuan-tuan, saya tak nak terjemah. Kalau Walid, sekali lagi saya kena terjemah lagi pula. Walid tu datang apa? Jadi saya akan baca dan saya tukar siap-siap. Tuan-tuan ada pensel, tuan-tuan ada pen, tuan-tuan tukar saja. Kalau Walid, saya kata
Tetapi kaum ahli at-tasawuf terkadang-kadang telah biasa. Saya tak baca walid. Jadi tuan-tuan potong walid tu tulislah biasa. Tak potong pun tak apa. Jadi sekali dah kerja saya. Nak uraikan sekali. Baik, tadi saya kata. Tetapi kaum ahli tasawuf terkadang telah biasa. Biasa ni tuan-tuan makna telah walid. Walid tuan-tuan maknanya ialah biasa. Ini dua kali kerja betul dia ni. Baik, saya terus tukar ya. Yang mana tak ada pen, tinggal ada pen kawan. Yang mana kawan pun tak buat pen, gunalah air tukar tu. Yang mana pen pun tak ada, buku pun tak ada, kena beli buku. Saya kata saya bohong lah. Baik. Tetapi kaum ahli at-tasawuf terkadang-kadang telah biasa akan mereka itu oleh keadaan mereka. Dia kata ahli-ahli tasawuf ni, dengan sebab duk tasawuf lebih sangat, dia kata dah biasa keadaan macam itu. Dah lebih. Dia anggap tak apa, tak mengapa dia cakap macam itu. Biasa. Benda tu biasa. Bukan. Mu kena tengok maksud saya. Apa maksud saya? Saya bukan kata Allah samsik. Saya nak cerita Allah ni kalau balas lagi teruk dah itu. Yang ni yang salah. Mu faham kawan sudah. Mu jangan ajak orang lain faham. Mu orang yang tahu. Dia kata aku bukan kata Allah tu jahat. Aku nak cerita kalau mu pukul orang tu nama dia samsik. Tapi kalau Allah balas dekat mu, Allah bagi lumpuh teruk lagi. Apa nak maknanya aku nak cerita padamu Allah ni kuasa dia lagi hebat padamu. Yang mu duk kata tu yang ulama larang, tu yang kitab larang. Bila mu faham macam itu, kamu faham macam itu, orang lain faham macam lain. Sebab itu kalau kamu tak nak bagi orang salah faham, kamu jangan cerita bab itu. Cerita seperti mana yang Allah cakap. Allah ni mu jangan buat jahat. Kalau Allah balas lagi teruk, sudah. Mu jangan buat nanya pada orang, kamu jangan buat zalim pada orang, takutlah balasan Allah. Ajar macam itu. Jangan sebut mu samsik, Allah lagi samsik. Allah pun samsik. Orang-orang akan keliru. Sebab tu ulama-ulama kata di sini, orang-orang tasawuf ni kadang-kadang mereka dah biasa cakap macam itu. Bila dah biasa cakap macam itu, orang awam ni akan fikir yang bukan-bukan. Itu yang jadi haram. Jadi dosa perbuatan itu. Baik, maka ditakwilkan barang yang jatuh daripada mereka itu dengan barang yang munasabah akan dia. Maka ditakwil kesuka hati dia. Dia kata apa tak faham, saya ni tu guru, saya ni mengaji tinggi. Maka saya faham buat saya lah. Jadi itu bahasa saya. Jadi apa kena kaji apa yang saya cakap? Tak, dalam bab tauhid tak boleh cakap macam itu. Dalam bab tauhid bukan semua orang faham. Dalam bab tauhid bukan semua orang mengaji. Kalau mu faham jalan. Mu amal seorang-seorang. Mu tak boleh nak ajar kepada orang lain macam ni, macam mana yang kamu faham? Sebab kita tak boleh nak bagi faham orang dengan dua makna, dengan tiga makna. Bukan semua orang boleh faham. Baik. Dan setengah daripada orang yang memfatwakan, bila Al-Hallaj kata Allah ni aku ni Allah, orang akan kata apa? Al-Hallaj kata aku ni Allah. Bila timbul macam itu, orang keliru. Maka ada ulama yang fatwakan dibunuh Hallaj pada ketika berkata ia akan perkataan yang telah terdahulu, seperti yang disebut oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi yang tersebut dalam kitab Syarah Al-Kubra. Maka ada ulama yang memfatwakan hukum bunuh kepada Al-Hallaj kerana mengaku dia adalah Allah. Sedangkan Al-Hallaj kata anallah, aku ni Allah. Apa maksud? Mata aku melihat, Allah yang izinkan. Telinga aku mendengar, Allah yang bagi dengar. Otak aku berfikir, Allah yang bagi otak berfikir. Tangan aku ni angkat, Allah yang angkatkan. Bukit aku ni apa dalam, Allah Ta'ala tahu. Apa hati ada di dalam, Allah Ta'ala tahu. Dia kata aku ni Allah. Sebab semua pergerakan aku ni Allah, maka dia mengaku aku ni Allah. Maka dengan sebab dia cakap macam itu, ulama mengatakan dia kafir dan boleh dibunuh. Sebab dia mengatakan bahawa dia adalah Allah. Kita tidak boleh bagi perumpamaan macam itu. Nak bagi perumpamaan biasa. Tuan-tuan, kita ni melihat pun dengan izin Allah.
kita mendengar pun izin Allah. Kalau Allah tak bagi dengar, kalau Allah tak bagi melihat, kita tak nampak. Bagi macam itu sudahlah. Bagi contoh macam itu. Jangan bagi contoh dalam diri kita ada Allah. Maksudnya kita nak buat semua benda ni dengan pengetahuan Allah Ta'ala. Maka orang jadi keliru. Maka Junaid Al-Baghdadi dalam kitabnya disebut, orang yang bercakap macam Al-Hallaj ini harus dibunuh kerana dah menyesatkan dan sesat. Baik, yang kedua, setengah daripada lafaz yang memberi waham itu, yang memberi ragu-ragu, perkataan yang menjadikan orang keliru, orang tak yakin dengan bulat pada Allah Ta'ala, ialah seperti barang yang telah masyhur atas lidah orang awam daripada perkataan mereka itu, bahawa Allah Ta'ala itu mawjud pada tiap-tiap benda yang wujud. Yang kedua, lafaz yang mengelirukan orang. Lafaz yang mengelirukan orang. Apa dia? Lafaznya ialah Allah Ta'ala itu ada pada tiap-tiap sesuatu yang wujud. Pada tiap-tiap yang wujud itu ada Allah Ta'ala. Asal perkataannya apa? Asal perkataannya ialah pada setiap benda yang wujud itu ada kekuasaan Allah. Wa fi anfusikum. Ayatnya bunyi wa fi anfusikum, dan pada diri kamu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi mereka buat faham pada setiap diri kamu ada Allah. Padahal maksud sebenarnya ialah pada setiap diri kamu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada pada setiap makhluk itu kekuasaan, tanda kekuasaan Allah. Itu maksudnya. Cuba tengok pada